kasih. Haji, soalan terakhir saya nak pendek, ringkas, pendek dan padat untuk menutup 5 minit lagi ke 2 jam. Okey. Panjang. Apa? Itu tandanya penonton kita pun tak lari tunggu. Dahsyat di YouTube ni. Sekarang ni inilah platform utama kita di YouTube. Kerana Sebelum Facebook, kena ban. InsyaAllah yakin Facebook, YouTube takkan ban. Baik. Okey Tuan Haji. Ya. Kita ni duduk dinaungi, dipayungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Ya saya. Betul tak? Betul, tepat. Kemudian undang-undang yang ada apa PDRM-nya. Contoh macam isu media sosial ni. Ya. SKMM yang memegang kuasa. Menteri kata dia tak arah, minta tolong tengok. Dan Facebook, TikTok yang buat duit ratusan juta keuntungan daripada rakyat Malaysia. Jual barang sana, komisen sini. Mereka buat duit all out. Contoh saya katalah kena menjadi mangsa. Kes polis tak ada. Kes orang buat report hasutan pun tak ada kes. Orang nak report kata mengganggu gugat kestabilan politik negara pun tak ada. Polis tak pernah siasat. Tapi contoh, hilang. Adakah saya berhak dilindungi oleh perlembagaan kita untuk mengambil tindakan kepada SKMM dan juga platform-platform media sosial yang mengaut keuntungan daripada rakyat Malaysia berbilion-bilion ni? Satu soalan yang baik. Tapi jawapannya adalah cukup ringkas. Tidak ada undang-undang yang menghalang kita daripada mengambil tindakan di mahkamah terhadap sesiapa sahaja. Okay. Zaman-zaman lah. Ingat saya kata, tak ada undang-undang yang menghalang kita saman. Tetapi ini tidak bermakna kita wajib menang. Ya. Sebab menang atau kalah tertakluk kepada prinsip pembuktian keterangan di mahkamah. So, apa yang saya nak cakap di sini dalam bahasa mudah, kita kena, kalau kita saman SKMM atau kita saman kerajaan Malaysia, termasuk menteri berkenaan, kita kena ada bukti yang cukup memadai atas imbangan kebangkalian 50% campur 1. Nak menang pilihan raya bukan pilihan raya je 50% campur 1. Nak menang kes sivil di mahkamah pun 50% campur 1. Bukti dia yang boleh meyakinkan mahkamah ini kalau bukan kerajaan mesti tak blok. Itu dah bahasa mudah. So, contohnya kita ambil lah apa yang Isham Jalil tunjuk tadi. Kalau itu laporan Reuters yang pernah dilaporkan berkaitan halangan tahun 2023, itu menjadi asas bahawa laporan antarabangsa. Reuters is the best news agency. Macam kita ada bernama di Malaysia. Betul. Reuters adalah antarabangsa. Yang mengatakan perkara itu, of course kita kena baca keseluruhan laporan tersebut. Bukan title saja. Baca kalau betul di situ disahkan. Permintaan kerajaan adalah terbanyak 2023, itu zaman kerajaan Anwar Ibrahim. Dan fakta kedua, tidak ada langsung pembetulan laporan itu dibuat. Mungkin lepas dia orang dengar program kita hari ini, terus Fahmi Fadil buat email hantar ke Reuters. Mungkin. Tapi kalau tidak pernah ada sebelum pada hari ini, 1 bulan Mac tak masuk ni, maka itu menjadi bukti lanjutan bahawa kenyataan itu betul. Maka keperluan kita nak korek bukti, nak menunjukkan mereka arahkan kes ni, arahkan kes tu berkurangan. Jadi siapa yang nak fikir nak ambil tindakan boleh ambil, tak semestinya nak menang, tapi langkah pembuktian adalah ambil laporan Reuters, ambil laporan-laporan lain, bawa ke mahkamah, right? Dapatkan kenyataan bertulis daripada Reuters kalau awak rajin, dan buktikan tidak ada pembetulan dibuat oleh kerajaan. Maka apa dia nak tipu di Dewan Rakyat pun biar dia orang tipu di mahkamah, sukar untuk mereka bebas daripada penipuan. Terima kasih Tuan Haji. Saya rasa saya nak jadi orang pertama kot dalam Malaysia. Dan saya tak nak jadi pegawai awak. Oh jangan nak tak mau. Konflik kepentingan melawak je. Terus. Kerana apa Haji? Bulan lepas Januari tak silap saya, ujung Januari, di Amerika Syarikat ada beberapa persatuan memfailkan saman terhadap Facebook dan TikTok. Kononnya kerana melalaikan anak-anak mereka. Kenapa Malaysia tak boleh? Jadi saya pun teringin nak jadi orang pertama. Bukan Malaysia tak boleh. Malaysia belum lagi. Belum lagi. Saya pun tak nak biarkan. Boleh. Anda saya jadikan, kalau anak jadi orang yang pertama, jadilah orang pertama. Sebab saya pun tak nak prinsip kebebasan bersuara itu, SKMM, ialah 4,000 kandungan. Come on.
96 dengan 4,000 jauh beza. Tak boleh dibiarkan. Okey Tuan Haji, Saya penutup kata wrap up daripada Tuan Haji. Bagi saya, pertama sekali sebagai rumusan dan satu-satunya sebagai rumusan. Titah baginda tuanku pada 26 Februari 2024 adalah titah dalam pengamatan saya yang mematuhi konsep perlembagaan persekutuan dari sudut berkaitan dengan kebolehan atau keinginan dan kepatuhan perlembagaan sekiranya ada penukaran kerajaan. Ramai yang mengatakan kononnya baginda tuanku terkilaf ataupun adalah pandangan peribadi ataupun cross the line. Saya tak setuju. Sebab daripada pengamatan saya di perenggan 7 dibaca dengan perenggan 2, tidak ada yang menunjukkan bahawa baginda tuanku tidak akan mengikuti keperluan perlembagaan sekiranya ada asas perubahan kerajaan. Dan perpaduan rakyat ditekankan oleh baginda tuanku di perenggan 10 dan 11. Maka apa sekalipun keputusan mahkamah berkaitan kesahihan sekolah vernacular tidak boleh menjadi alasan, walhal hendaklah menjadi sebab untuk kerajaan menggesa atau memeriksa kerajaan untuk membuat penelitian melalui jawatan kuasa yang segera bagi membuat pindaan kepada perlembagaan supaya kesemua sekolah di negara kita dapat diajar dalam satu bahasa pengantar bagi tujuan merapatkan anak-anak kita supaya buluh itu dibentuk daripada rembungnya. Perpaduan lebih terjamin. Jangan lupa 30 tahun lagi 100 tahun merdeka jika belum kiamat. Takkanlah jurang perpaduan kita lebih longgar, lebih teruk. Tepuk dada, tanya selera. Wahai para pemimpin politik dari segala lapisan parti sekalipun. Terima kasih Tuan Haji. Kupasan hari ini cukup terbaik. Dan seperti biasa, yang benar kita kata benar. Yang tidak, kita kata tidak. Yang baik kita sokong, yang tak baik kita sanggah. Mengkritik bukanlah bererti membenci. Menegur bererti sayang. Kita sayang negara kita. Tapi janganlah kita memegang kuasa dengan menipu. Menjadikan penipuan itu sebagai asas kepimpinan kita. Bercakap tentang reformasi yang rakyat sokong kalau benda baik. Yes. Yang bercakap tentang hak kebebasan suara, rakyat junjung. Dan rakyat Malaysia saya yakin akan patuh. Takut ni nak tulis ke tentang menghasut ni tidak. Rakyat Malaysia tidak akan melanggar undang-undang. Tetapi pemimpin-pemimpin kerajaan yang kini memegang kuasa, yang melaungkan reformasi 25 tahun yang dulu hingga kini, cuba menutup mulut rakyat. Itu bukan caranya. Kami mengkritik seperti mana saya sebut bukan kerana membenci, kerana kami sayangkan negara ini. Terima kasih kepada perhatian anda semua. Jadi, jangan ketinggalan 500 naskah novel That's My Way. Sini. Atas kepala Tuan Haji tu ada That's My Way. Boleh ada di bawah itu, WhatsApp terus kepada nombor tertera di situ ataupun pergi saja ke Facebook page Inspirasi Channel. Ada link WhatsApp di situ, just klik di situ. Dapatkan, jangan tak dapat. Cerita cukup menarik. Bagaimana Tun Dr. Mahathir bercerita tentang pengalaman hidup beliau daripada kecil, kanak-kanak. Memang terbaik. Dan pada komentar-komentar yang cukup profesional hari ini, memberi pandangan-pandangan dan soalan yang cukup terbaik. Terima kasih kami ucapkan. Dan juga kepada seorang dua tadi yang kata tak sabar dah beli That's My Way tu, sabar. Okey, 15 Mac kita akan buat penghantaran ke seluruh negara. Akhir kalam daripada saya. Sampai jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mencuit hati dan perasaan anda semua. Kami tidak ada niat selain berkata benar walaupun pahit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.